Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 28 hari bulan 10 2024, kita masih lagi bersama dalam rehlah di Chiang Rai ini dalam program di mana bumi subur, di situ benih ditabur. Maknanya di mana ada ruang untuk kita berdakwah, kita sampaikan maklumat tentang Islam ini, maka kita ambillah peluang yang baik, yang besar, yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau tidak, kita tak ambil, mana kita lah manusia yang rugi. Allah beri peluang, kita tak ambil. Sebenarnya, para jemaah sekalian, kita sebenarnya mempunyai peluang yang banyak. Dia ada dua, Allah Ta'ala bagi. Satu dia panggil peluang, satu lagi ruang. Mana ruang itu skop kita nak dakwah. Peluang, mana masa Allah Ta'ala beri pada kita. Ini kebanyakan yang ada depan kita ni, kebanyakannya bertaraf RTM. Tidak RTM? RTM dia. RTM ni. Maknanya, RTM ni rehat tunggu mati, dia kata. Kata tidak rehat. Mana rehlah mencari pahala. Jadi dia orang ni mudah nak berjalan. Kalau kita zaman sibuk tu sibuk. Baik, untuk program kita pada pagi ini, kita akan tadabbur ayat 10 dan 11 surah As-Saff. Tuan-tuan yang ada Quran tu buka 10 sebelah. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita beberapa perkara, dikira peluang yang diberi kepada kita, iaitu peluang untuk berniaga dengan Allah. Dia panggil at-tijaratu ma'allah. Kita ni berniaga dengan manusia, kita ambil keuntungannya boleh kepada kita dan boleh juga kepada orang lain. Tapi bila kita kata at-tijaratu ma'allah, berniaga dengan Allah, kita tak akan rugi. Berniaga dengan orang ni boleh rugi, boleh untung. Berniaga dengan Allah Ta'ala sentiasa untung, kecuali silap teknikal. Oh, dia kata ada juga berniaga dengan Allah Ta'ala rugi. Ya ada. Bila kita buat tidak ikhlas, itu kerugian besar yang berlaku. Tuhan beri pada kita, tapi kita salah guna. Dia panggil salah perjalanan, maka itulah yang kita rasa rugi besar. Para jemaah sekalian, apabila Allah Ta'ala beri kepada kita peluang, kita tidak ambil. Baik, dalam siri ini kita akan baca surah, buka yang ada Quran tu. Yang ada Quran buka, yang tak ada Quran boleh dengar. Surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah Ta'ala beri pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu satu perniagaan. Bolehkah kita nak terjemah perniagaan dengan bisnes? Boleh? Kau tak boleh? Pasal perniagaan ni lebih kepada orang panggil perkara yang lain. Kalau kita nampak bisnes ni, dah nampak duk menego auto, gitu je. Tapi tijarah ni makna besar daripada itu lagi. Iaitu tunjikum min azabin alim, perniagaan yang melepaskan kita daripada azab neraka. Mana tak ada lah perniagaan yang paling utuh atas dunia ni. Apa dia? Perniagaan yang apabila kita boleh lepas daripada azab neraka. Sebab hak lain tu kecil belaka tu. Pada azab neraka, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang lepas daripada azab,
dia masuk syurga, itulah orang yang betul-betul mendapat kemuliaan. Baik. Apakah perniagaan itu? Tanda. Ni pelajar-pelajar kita dia suka nulis. Nak tulis. Ada orang tulis dengan pen, ada orang tulis dengan tape, macam-macam tulis. Ada orang tengok saja. Yang pertama, tu'minuna billah. Kita kena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul. Dua, ni kembar ni tak boleh nak pisah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalau kata saya nak beriman masalah, Rasul tak mau, tak jadi. Karena itu dalam matematik iman, dia beza dengan matematik hisab. Matematik hisab, 6 tolak 1 berapa? 5. Matematik iman, 6 tolak 1? Kosong. Itu dia beza dia. Mana dia kata dia beriman belakang orang lain, semua malaikat ya tak apa nak. Pasal tak aja tengok. Kita kata kafir juga gitu. Itu matematik iman, maknanya tak boleh nak bagi. Bagi tak boleh. Ini satu-satu. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah Taala bi amwalikum wa anfusikum. Daripada semalam kita duduk dengar ahli-ahli motivasi kita duk sebut bi amwalikum. Jihad dengan harta. Kenapa Allah Taala mula harta dulu? Wa anfusikum barulah body, diri. Sebab apa dia mula dengan harta? Lepas ni kita kaji. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang baik bagi kamu kalau betul-betul kamu tahu tentang apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita iman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sudah beriman. Jihad, sudah berjihad ke tidak? Jadi bila kita sebut jihad tu kita nampak dengan senjata, dengan alat-alat peperangan. Hak tu kemuncak dia panggil. Kemuncak kepada jihad tu mesti sampai situ. Tapi oleh kerana suasana yang ada hari ni, yang ruang ada pada kita, iaitulah bi amwalikum, dengan harta benda. Jadi Allah Ta'ala mula sini dengan harta dulu, kemudian baru diri. Sebab harta, boleh katakan orang sakit ke, orang demam ke, orang tak sihat ke, asalkan dia ada harta, dia boleh berjihad. Tapi kalau dengan tubuh kita tak kuat, tak lagi. Dia panggil termasuk di kalangan dia panggil ashabul a'zar, orang yang diberi keuzuran oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Orang-orang yang uzur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang buta, orang tempang, tak ada haraj, mana tak ada kesalahan kalau mereka tak pergi. Hak salahnya kita hak segar ni. Orang Kelantan kata segar mega ni. Hak segar mega ni tak segi juga nak jawab apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu payah. Maka dalam beberapa ayat sebagaimana disebut oleh para ulama Islam, Allah Taala sebut dia kembar. Amwal wa anfus. Jiwa, harta dengan dengan jiwa. Dalam hadis Nabi SAW yang dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain, sabda Nabi SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Dalam hadis pun sama juga. Dengan harta dan dengan diri. Wa alsinatikum, dia tambah sekali lagi dengan lidah. Maknanya peringkat dakwah kita ni sama ada harta. Sebab tu ada setengah dia punya NGO dia tu, biar tubuhku berdakwah. Jenis tak ada harta, jenis tak ada mulut. Jadi tubuhnya dakwah. Tubuh dia pergi. Gapo dia orang boleh buat projek akak belakang. Itu dia panggil projek. Ada orang ni duit tak ada tapi boleh bercakap. Sebab hak bercakap ni anda rasa lebih payah daripada hak lain. Bukan semua orang boleh bercakap. Terutama sekali seni kita nak berdakwah kepada orang-orang yang bukan Islam. Dia ada cara dia. Kalau lagi dia sengih-sengih kata awak masuk Islam, dia pun suka awak. Dia kata baik minum kopi dulu. Dia kata susah kita nak jawab. Dia kata seni nak tegur. Lebih-lebih lagi dalam suasana yang berbeza. Kerana itu Nabi SAW bila dihantar sahabat lagi ke mana-mana tempat, ke Yaman ke mana, Nabi akan beritahu apa yang ada di lokasi itu. Nabi kata, innaka satati qauman ahli kitab. Tempat mu nak pergi ni, mu akan jumpa dengan ahli kitab.
Alkitab ni, Yahudi ke, Nasara ke, dia ada kitab. Jangan duduk main-main. Kalau setakat kita pergi nak berjadah gitu, rebah. Sebab bila dia ada kitab, maknanya dia ni ada ilmu. Macam kita hari ni, ramai di kalangan orang-orang yang bukan Islam ni, dia panggil intelek. Mana dia ada ilmu. Kalau kita nak pergi berawal sikit-sikit dengan dia, kena pakai, kena ada. Dengan kumpulan mana pun, kalau kita tak ada kepakaran, jangan pergi berawal. Kita nak ajak pergi berdebat dengan kumpulan ni. Memang ada ilmu tak segi. Kalau nyelipak dia, kalah macam mana? Ni pasal berlaku sekarang ni, anak-anak orang muda ni, dia main cek. Dia panggil cek dengan orang putih ni. Akhir-akhir dia pakai salib, pakai cross. Itu sudah ada laporan daripada pendakwah kita ni. Dia bila dia kalah, dia janji. Kalau kalah aku akan beri hadiah, salib mu kena pakai. Akhir-akhir bila mak dia tengok, kata apa pakai kau ni? Cerita-cerita punya dia kalah berlawan dalam chat tu. Dia janji kalau dia kalah pakai. Kalau dia benar, dia suruh kawan tu masuk Islam. Kawan tu, dia tu tak suruh dia kafir, cuma dia suruh pakai ti balik dia tu. Nak kata apa? Bila sudah pakai tu, dari sudut perbuatannya, dia sudah kira-kira satu salah. Mana boleh kita pakai syiar orang bukan Islam? Ini pasal. Pasal tu kita, bila kita nak berjual ni, nak cakap, kita kena tengok bidang kepakaran masing-masing. Pasal itulah dalam dunia ni orang tak tahu. Bila nak cakap bab syiah, nak cari orang yang pandai bagi firat. Nak cakap dalam bab apa ni, nak lawan orang Kristian, kena cari orang yang pandai dia. Kalau tidak, menyelipak dia, tak jawab kita. Jadi banyak benda-benda yang kita kena ingat. Jadi dengan tubuh tengoklah, kalau kita boleh pergi sendiri, kita turun. Kalau tak boleh pergi, kita pergi ke hak pertama tadi, bi amwalikum, dengan harta benda. Banyak, jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata apa? Diri kita ni Allah cipta. Diri kita ni Allah Ta'ala yang buat. Harta Tuhan yang bagi. Summa indama tatlubu minhum, bila Tuhan minta balik, nyawa Tuhan beri, harta dia beri, bila Tuhan minta balik, kita jadi bakhil. Itu jadi pelik. Rezeki siapa beri? Allah. Bila Tuhan minta balik, minta nak buta. Pasal tu Yahudi ni, dia kata Tuhan tu fakir. Bila Tuhan kata man allazi yuqridu qardan hasana, siapa dia beri buta kepada Tuhan, dia kata Tuhan mubakhil. Fakir. Lepas tu bila dia tak boleh duit banyak, dia kata Tuhan bakhil pula. Yadullahi maghlulah. Jadi buat Yahudi ni antara orang yang tak boleh buat kira. Tak boleh buat kira. Dalam Quran sendiri pun kita tadabbur 2 minggu lepas tak silap ayat. Nah, Allah kata apa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Orang yang paling musuh dengan kita Yahudi. Tapi mari zaman kita ni Yahudi, Nasara, berapa dia kafir pun dia bergabung buat dia tu kafir belaka, lawan belaka Islam. Baiklah. Ayat ni kita tidak nak panjang. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, bila munak syurga, Allah Ta'ala minta dengan kamu, maka balas dia syurga, tapi kita kena hala balik hak dia beri. Apa dia? Yang pertamanya, beri harta. Sebab harta ni kalau dia pergi pun dia mari pula. Beza. Tapi kalau beri nyawa ni, dia pergi tak mari dah. Tak ada dah. Nyawa sekali je. Baru ni ada seorang Jepun mari pondok. Dia masuk Islam. Kita bertanya dia, kenapa awak masuk Islam? Dia kata di antara bendanya, dia tak boleh nak memikirnya. Bangsa aku ni, boleh buat kereta, boleh buat alat tuan, tiba-tiba tak boleh buat nyawa. Tapi orang kata bangsa dia lah orang yang paling banyak bunuh diri. Dia kata dia bunuh diri sebelum dia boleh buat nyawa. Mana kalau boleh buat nyawa, spare, macam spare part kereta, tak apa nak bunuh. Kita ada 3 lagi. Mati masuk 2 lagi masuk. Dia masuk silakan itu. Jadi kita dengar. Baik. Sempena dengan perjalanan kita ni, kita nak bicara tu 3-4 perkara. Ambil lah. Kita pun tidak nak panjang ni tuan-tuan. Masa kita terhad. Yang pertama, kita nak cuba menyediakan da'iyah, para pendakwah. Orang yang sanggup berkorban jiwa dia, tubuh badan dia, lidah dia untuk dakwah. Tapi jarang di antara dalam dunia ni Tuhan beri belaka. Sebab tu kalau kita perhati tengok, tuan-tuan boleh perhati tengok kan.
Ada orang boleh menulis kitab. Sampai 10 buah, 20 buah setahun. Kacau ajak dia ceramah. Bagi 5 minit, habis modal. Tak ada ceramah. Tak boleh. Anda ingat benar lah. Arwah ayah ni, rahimahullah ta'ala, dia duduk cerita. Dia ni di antara orang yang petah cakap. Ceramah boleh. Almarhum Qadi Besar Kelantan, Datuk Daud. Orang lama-lama Kelantan kenal Datuk Daud. Dia bekas Qadi Besar, lama. Dia mari ceramah pondok. Dia kata, ayuh hantar tu. Dia ceramah di Serak Merah. Dia lepas hisau sampai subuh. Maka kata pandai. Dia boleh ceramah. Tapi dia nulis tak banyak. Kitab dia kutai ibat yang kecil-kecil. Ada orang lain nulis banyak. Cakap tak boleh. Maknanya, kita kata Allah Ta'ala terbui banyak. Jadi bila Allah Ta'ala bui orang ni pendakwah, mungkin dia tidak ada harta. Tak dia nak cari harta. Kalau kita suruh dia cari harta, ustaz pergilah buat bisnes. Aku nak pergi bisnes. Lepas tu nak pergi masuk kampung lagi. Nak pergi bukit lagi. Sini orang bukit saja. Kalau pak kita masyhur dengan orang asli. Mari di kawasan Chiang Rai ni kita mahu orang bukit. Rupanya kita baru faham orang bukit tu orang asli lah juga. Asli kawasan ni. Pasal tu kata orang tak pergi, tak tahu. Pergi baru tahu. Maka bila kita nak beri pada dia peluang untuk buat hijau ni, jadi kita kena cari hijau untuk dia. Kenapa dia? Kena sediakan dana untuk para pendakwah tu sendiri. Dia tak usah mikir debat tu. Ana mula-mula balik daripada Madinah. Kita cetaklah buku Mekah tu, Madinah. Nak sebar ilmu di sini ni. Masa Madinah cetak dah. Cetak sini. Ada usaha. Syekh, hantarkan 200 kita nak kerusuh haji. Oh, kita patah. Enggak nak di buku tanda. Lepas 3 bulan tanya, Syekh, mana buku kawan? Allahu Akbar, dia kata. Masa siapa baru ni, kita tak ingat duk tangga kena hujan, pakai tak payah ada. Tak ada penceramah tu, pendakwah. Tak payah. Salah dia tu, kita salah. Akhir kali jumpa dengan Telaga Biru. Dia kata apa? Ni nak cerita syahidnya. Dia kata, Abu Anas, anta boleh menulis. Anta menulis buku, tak sedap mikir nak jual buku. Kalau jual, mu penipal dah. Masa atap cepat, masa nak terima balik bayaran, macam kita tu pemungut hutang, kata orang. Di tak ada. Telefon tu apa nak akak. Hak sedap benarnya, buku tinggal di tangga, kena hujan. Jadi kita salah, tak payah bayar. Jadi sekarang ni, kalau kita nak suruh pendakwah kita ni, macam Ustaz Din, siapa-siapa hak ada ni, Ustaz kena bisnes juga. Tadi pun kita dengar dia punya kerja, bila dia tak ada duit dah, dia ambil kereta dia duduk dekat airport buat Grab. Bawa pergi, cukup pitih boleh naik bukit. Tidak kata begitu, buat kelik cari anak, buat pergi makan dengan anak dulu, buat kelik cari bukit, nak cari orang, nak dakwah, nak mari anak-anak sini. Jadi maknanya program kita lah ni, kita kena i'dad, orang Arab pun guna orang putih, i'dadul kawadir. Maknanya kita kena ada tajaan kepada pendakwah-pendakwah yang kita selesa dengan dakwah dia, yang kita yakin dengan keikhlasan dia. Kita kena buat juga usaha ke mana-mana. Bahawa tetap. Sumbangan tetap. Saya nak di orang ni duduk di kawasan ni, utara ni. Orang ni kawasan selatan, orang ni utara di barat, orang ni timur. Kena tak sore dia, kita tupuh dia ya. Jangan nak buat belakang, tak ada. Allah Ta'ala buat jari pun 10 je. Ya. Jari-jari ada istirahat lebih tu. Tak pakai kerja juga. Buat garu gata boleh kan. Kalau dah. Jadi jari pada 10. Maknanya kita kena usahakan dalam setiap tempat tu ada kepakaran dia. Nabi SAW bila nak hantar sahabat dia kata apa? Dia kata apa? Mugi tu ada ahli kitab situ. Maknanya kita nak masuk kawasan orang mesti kena tahu. Kena tahu. Jadi bila kita mari di Chiang Rai, di antara anak akan buat analisa nanti bila di ujung perjalanan kita tu nak ayat ceritanya apa sini mazhab Hanafi, dan apa yang kita hadapi dah waktu anak pergi satu negara yang campur-campur mazhab ni. Oh, susah kita nak melancarkan perjalanan dakwah kita. Nah, itu yang pertama. Kita kena cari sebab orang panggil menyediakan pendakwah i'dad ad-du'a yang boleh membuat kerja sepenuh masa. Kita tak lewi dia pada masa. Kerja apa? Dakwah sambilan ni, kerja sambilan ni kerja part time, bukan part time. Kerja full time. Bukan pendakwah ni strategi dia lebih daripada syaitan lagi. Mana kanyak punya syaitan. Nah,
Sebab kita dengan syaitan ni kena belajar 3 perkara dengan dia. Kau tahu saya belajar ilmu syaitan? No. Nak dengar? Nak dengar kita royak. Kata saya dengar. Bahasa takut jangan. Yang pertama syaitan ni, dia tak masuk logo no entry. Faham tak? Faham maksud tak masuk logo no entry? Hak pupiah cotek dah kepala. Dia tak gay. Mari kita pergi kepok. Tak gay. Dia tak masuk. Kepok dah. Gay kepok ni, hak ramai ada ya nu, pakai cuik ya. Hak ni dia mai ikut lain pula. Allah habis haji lah, mari awal semua dia masjid. Tak ada kau orang lain. Mana kapur kita kat kita lah orang nombor 1 masjid. Kita pegang mari. Mula nak riak, mula nak yang itu dipanggil dia tak masuk logo no entry. Kita ni bahaya belakang asal tak ada polis. Ada. Bekas polis tak laku. Tak boleh. Nak kata apa. Jadi dia tak masuk logo. Maknanya kita nak masuk logo ni kita tengok strategi gapo dia. Pasal itulah kita kadang-kadang kita kena tengok nak pergi sini ni gapo dia kena ada. Nak pergi tempat orang asli gapo dia punya teknik. Nak pergi tempat bukit gapo dia kena buat. Nak pergi tempat orang ni kenapa dia buat. Kita kena jaga maknanya. Yang kedua, ni dia panggil dia tak ada cuti. Tak ada syaitan. Pasca 7 hari, ni hari seminggu. Tak, 7 hari. Pasal itulah kadang-kadang Jumaat ni dia tanya, Abu Anah bila berehat? Kata, boleh peka tu rehat. Dia atas kereta, ngata. Sahabat kita aja buat kereta tu. Boleh serang bukan malam ni tu? Kenapa letih? Kata insya-Allah. Dia boleh peka, tak ingat-ingat dah. Segan. Lepas ramah tu pula, klik pula, pakai tidur pula. Itu dia panggil, mana dia tak ada cuti. Yang ketiga, ni kita kena belajar asal lagi. Yang ketiga, dia tak ada putus asa. Dia tak target 2 hari. Mungkin 20 tahun. 20 tahun, baru punah orang tu. Banyak berlaku. Jadi kita pendakwah ni, kita tak ada pergi kapur orang agak. Aku 3 kali dah cakap orang ni. Hei, ila jahannam wa bi'sal masir. Jatuh hukum selalu dah. Dia kata dia ni tak akan sama dah ni. Memang kat mami ali dengan aku tulis dah. Tak ada apa dah. Ada orang kita kaya kat kita. Sak dia tu boleh jadi Tuhan tulis dia ali dengan aku. Kata apa? Tak payah royak dia tu suruh maya tak semaya. Kata sabar dulu. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Nabi berlawan dengan Abu Sufyan berapa tahun? Berapa tahun Nabi berlawan dengan Abu Sufyan? Abu Jahal tak apa, dia mati dah. Abu Sufyan gitu contoh. Daripada awal 13 tahun Mekah. Lepas tu mari tahun yang kedua Badar, mati habis dah bapak-bapak besar. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, meninggal Abu Sufyan. Dia pula balas dendam dalam perang Uhud. Nabi nak pergi Mekah tahun yang ke-6 Hudaybiyah, dia sekat. Tahun yang ke-7 Nabi pergi Khaybar. Tahun yang ke-8 baru dia masuk Islam. Apa tahu? Buidah ke buku kuning tu tidak dibaca-baca pakai sip pada lebih tu. 20 tahun baru masuk Islam. Tu pun lepas menjadi natu dah Nabi kahwin dah dengan anak dia Ramlah Ummu Habibah. Pasal itulah kita kena letak strategi yang 3, jangan putus harap. Dalam perjalanan kita ni tuan-tuan hok mari sinilah, hok tak mari tu dengar cerita jauh-jauh. Nak mari pula mari. Ramai duk nanya bila ustaz lagi pula. Kata mari sekali ni pun wujud dah siapa. Tu punya ajak di Haji Qasir. Ya, ni pasarela lah dia panggil kita. Bila kita tengok sahabat-sahabat kita mari duk dengar cerita tu. Naik Land Rover mari berhenti tengah jalan apa ni NJ panah lah. Tak nak cerita dah kita. Sedihnya dengar cerita lah. Tapi lo ni baru kita nampak tuti ukulah. Orang Arab kata tuti ukulah ni baru nampak buah. 30 tahun. Ustaz dia 30 tahun. Baru nampak buah lah ni. Bila nak, tapi ingat bila nampak buah ni, kalau kita bimbangnya, pakat nak mengutik pula. Tu kita takut tu sekali. Pakat nak mengutik tu kita bimbang. Orang ni declare. Pasal tu anak baru ni ada satu projek yang dibuat. Tiba-tiba kawan ni sungguh benar buat. Sahabat kita dia kata, Ustaz, molek sikit. Takut jadi ada cerita atas pusu. Tahu kenapa pusu? Pusu ni orang rasa busuk kalau pusu. Orang kata pusu. Cerita kacir ke apa? Anak atas pusu. dia pergi berok situ. Lepas tu dia cerita dia berlakon pusu. Tu.
Itu dia antara bila tukti ukulahan, bila siapa kutip buah ni, itu isu tu pula akan timbul. Masing-masing declare hak ni hak kita, hak ni hak kita, hak ni. Itu kita takut. Itu kata strategi status. Dia vui dulu. Kita dapat kejayaan, dapat kemenangan, dia keroh lain di hujung perjalanan. Itulah. Maknanya yang kita nak tadi, tijarah kita dengan Allah SWT ni, kita nak ambil satu tempat. Dan setakat yang nak duduk perhatilah perjalanan dakwah kita ni bila kita masuk ke lapangan ni, dulu duduk main ngajar kita ya. Hujung-hujung ni turun ke lapangan ni banyak benda. Lebih-lebih lagi bila kita kena banjir 2014 tu. Pasal itulah tempat banjir ni bila kita pergi di selatan Tai dulu. Daripada awal tahun sampai ke bulan 10 ni. Pengaruh tak betul-betul lagi. Cuma kita kadang-kadang sampai curiga kita ke dia tu. Acak sangat masuk ni. Takut ada benda lain dah boleh. Tu tak. Dia bimbang juga dia main CCTV tak ada ni, tak nak kesan mana. Jadi itu aku bimbang. Maknanya bila kita belajar daripada ilmu tu, kita pergi tolong satu tempat biar jadi. Pasti dia rosak. Kita baiki daripada awal lagi. Sampai beli meja, beli kerusi, boleh beroperasi. Dia mari repot pula. Dia kata, Ustaz, panah. Kira apa panah? Tak ada kipas. Padahal orang asal tak ada kipas. Dah. Jadi, kalau kita bisik dengan email, dulu tak ada kipas. Dia kata dulu tak ada kipas, masuk angin. Mungkin tak belum bayar sana, belum bayar sini. Dia mau buat semi gini, nak masuk angin ke mana? Kipas pula 10 betul kipas mari. Tapi suka bila kita, orang kata kalau nak tolong sampai sudah. Jangan tulus separuh jalan. Sebab biar kita nampak asar orang panggil kesan hak kita gitu biar buti kata orang, biar orang panggil biar zahir. Baru ni anak bila anak pergi satu tempat dia tayar, dia bentang projek-projek hak dia duk buat dah ni. Hak ni 100,000, hak ni 40,000, 20,000. Kita duk perhati tengok boleh gosok poket hak mana layak kita nak ambil. Kita jangan rangkul semua. Kita terhad dakwah unlimited tapi full limited. Tu. Dakwah unlimited tu orang tengok sedap dakwah dia unlimited dia. Boleh pergi belakang. Kata boleh pergi belakang tapi PT tak boleh pergi belakang. Kena buat. Jadi bila kita ambil satu projek nampak so sini. Kita kata inilah ilmu, orang panggil ilmu bila kita masuk lapangan dakwah ni. Maka pada yang kedua daripada ayat yang kita tadabbur ayat kita ni, yang pertamanya kita nak sediakan i'dad ad-du'a, nak menyediakan pendakwah. Alhamdulillah orang nak berdakwah ada. Tapi setengah tepat orang nak berdakwah tak ada. Ni insya-Allah kita nak pergi Wakayama 2 minggu lagi ni. Sudah ada dah pendakwah orang Malaysia yang boleh bahasa Jepun bersedia untuk duduk di Wakayama. Tidak mudah tu. Ada almarhum untuk guru ni Aziz rahimahullah taala dulu masa di MB dia offer. Siapa dia pendakwah-pendakwah yang boleh masuk dalam orang asli, nikah orang asli, kita tajuk belaka. Weh benar. Ni tanya BYB kita. Ada hak nikah? Sorry, habuk tak jadi. Tak jadi. Hak jadi tu pendakwah situ dah. Tak mak ada lagi lah ni tapi uzur dah. Allah mati'ahu bisihah. Nak kata bisa dia punya uslub dakwah dia tu, dia boleh tukar batai supi dengan orang asli. Kira orang asli mari supi, Ustaz Mak ambil supi pula. Kata bang ke Ustaz Mak, jangan duk cium. Dia temukan. Biasalah mulut orang macam-macam. Nak oyaknya mesranya dia tu sampai perekat boleh gitu. Kita ni gelah dengan bini pun gelah lain. Gelah lain dengan bini pun gelah lain. Tak hilang kemesraan. Pasal tu malah atas ada yang mau tanya soalan. Dia kata pasal apa fenomena sehari dua ni ramai orang tua bercerai. Orang tua bercerai. Kita kata ada tu kau dia ada maaf kita tak pasal. Dia kata sebabnya dia kata orang dulu salah doa. Salah doa. Tak dengar lagi salah doa ni. Salah doanya yang mustajab Tuhan jeng kita. Dia kata dia berdoa semoga kekal sampai anak cucu. Bila boleh cucu tak kekal lah tu. Allah boko hak ni cucu pergi, nak balas dua tu cerai di mahkamah. Kata tak ada apa mana. Salah kira. Baik. Yang pentingnya kita kena sediakan
para jemaah sekalian sediakan dalam dana kita ni, dalam kehidupan kita kena sedia. Orang panggil dana yang daripada duit kita tu, kita tengoklah. Hak zakat tu wajib dah kena keluar. Hak lain pula ni. Hak lain pula. Kita kata alhamdulillah kita ada, contohlah kita kata setahun kita punya aset 100,000. Berapa kita nak uji ke dakwah kita ni, nak uji berapa? Kita sendiri boleh ukur. Oh, saya zakat. Oh, zakat tak kira dah tu. Kalau tak uji dosa. Yang membezakan orang kita ni bukan zakat, sedekah sunat. Pasal tu dia kata amalan sunat dia membezakan di antara kita orang-orang ahli ibadat. Kita orang ahli ibadat ni yang membezakan kita sama kita amalan sunat. Orang mari sunat banyak, tak sama dengan tak mari sunat. Nak pergi sama-sama ahli masjid. Hak ni ambil wuduk rumah. Siap dengan gosok gigi, bersugi siap. Nak berjalan lagi masjid, terbaca doa dulu. Sampai masjid, tahiyatul masjid. Tunggu orang komat dia lagi semuka surat Quran. Hak sore lagi tunggu rumah, pakai das putih. Sebatang dulu. Contoh dah. Jangan marahlah ahli-ahli batang ni kalau ada. Das batang lagi. Sampai sejik bukan nak pergi ambil wuduk, buat dulu. Komat ni baru naik. Padahal dia tu ahli masjid dah tu. Mungkin aja ke masjid dah dia apa. Sama tak sama dengan pertama dia? Tak sama. Itu dia panggil beza. Jadi kita kena ingat, kena ada persiapan. Sebagaimana orang kafir, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalhum liyasuddu an sabilillah. Suratul Anfal ayat 36. Allah kata orang kafir infak harta dia. Quraisy nak tangkap Nabi hidup atau mati, berapa dia punya tawaran? Quraisy berapa we offer ke penangkap yang terhebat di Mekah? Berapa ekor? Mi'atu minal ibis, 100 ekor unta. 100 ekor unta ni kalau 5,000 seekor berapa? Setengah juta offer tawaran. Setengah juta. Buat balik Muhammad, hidup ke mati? Setengah juta. Dia kata apa? Jadi kita kena offer juga kepada pendakwah-pendakwah kita ni. Seorang kafir mau boleh masuk Islam, aku beri hadiah. Berapa? 1,000 ke 500 ke? Hak kita beri sumbangan saja, tapi ada pula dia panggil tahfiz. Tapi hak masuk Islam semua tilah. Hak ikut syahadah tu insya-Allah ramai. Pasal Allah ni cara dakwah kita, sahabat-sahabat kita ada 2 cara. Satu dia panggil dakwah pada syahadah. Yang kedua orang yang masuk Islam kerana kajian, itu beza. Hak dakwah syahadah ni kita panggil makan, tak 45 berapa? 100 orang luar tu. Makan belaka sudah makan kita suruh ajar dia. Akak tangan colek belaka. Kat ikut asyhadu ikut belaka dia. Lepas tu boleh beras sopik mari. Hilai tak lakuan. Anak masuk Pak Orang asli. Oh, pegawai dia panggil berapa? Pegawai Pak Orang asli. Jakwa. Dia hak Islam, hak dakwah. Jakwa tu dia Pak Orang asli. Enggak apa istilah dia. Dia kata ustaz, paling ramah ni. Hantar mari ni. Allah suka kat kitanya. Punya anak akak ramah ni, masuk syahadah saudara-saudara. Lepas tu tahu dekat nak puasa pula, royak ke ustaz, kupu balik anak akak tu kita nak pergi baju raya lah, nak pergi berapa, gigi cari tak jumpa. Gila dah dia tak anak akak dia mau. Kata anak ceritanya nak kadang-kadang fenomena masuk Islam tu, tapi kau betul-betul pegang dengan Islam tu berapa orang. Jadi kita kena letak situ. Baiklah, kita ringkas kita panjang perjalanan kita. Yang ketiga, kita kena ada al-bazl wa tadhiyah. Kita sendiri kita kena ada sumbangan dan pengorbanan. Tak ada orang korban tanpa perjuangan, tak ada tanpa korban, tanpa pengorbanan tidak berlaku. Kita tahu tuan-tuan hok mari ni dak naik kereta 4-15 jam duduk atas kereta. Kalau pak rumah kita tak naik kereta lagi tu. Oh, kereta orang pintu, tutup pintu sendiri dak. Dia panggil serok. Orang Kelantan kata serok ni maknanya srek tutup preh. Ni gak pintu hok driver kena buka, apa driver kena tutup. Nak cerita pintu. Tapi maknanya pengorbanan kita nak suruh rasa, jiwa ni kita rasa kalau kita mari sekali susah lagu mana orang hok mari dulu meneroka tepat ni sehingga terbinanya pusat-pusat dakwah yang kita ada ni. Walaupun iyalah kalau kita nak tengok pusat dakwah kita ada ni lebih kurang ya ni kapur kita pun. Nak kata di pendalaman sini orang bukit. Orang bukit ke orang bandar ke dari sudut itu sama ya. Tempat-tempat kita, kalau kita perhati tengok tempat-tempat pengajian, lagu tu ya jadi. Tidak banyak mana. Jadi kena ada pengorbanan. Dan
kita kena cari juga model-model yang kita boleh contoh. Di antara contohnya yang disebut-sebut dalam sejarah Islam ni, Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi kalau orang tanya, siapa dia kau di kalangan sahabat Nabi yang kaya? Tuan-tuan akan jawab siapa? Terlupa pada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, natu Nabi 2 kali. Dua orang anak dia kan Nabi kahwin dengan dia. Uthman. Kemudian Nabi SAW ketika nak pergi Tabuk, tak ada senjata, Uthman bagi. Dia kata aku beri wakaf untuk barang-barang yang tahu untuk pelana untuk sekali. Tak payah hantar mari. Jihad belaka. Itu Nabi kita bangun. Nabi kata, "Madar Uthman ma fa'ala ba'da." Mana kita kena cari juga model zaman dulu, zaman ni. Orang kata di Arab tu, Syekh Abdul Rahman Smaid rahimahullah taala, dia Islam ke berapa ribu orang. Berapa ribu telaga dia buat, berapa ribu sekolah dia buat, senarai kan. Lalu ni kita nak senarai hak kita sendiri ya. Gapo dia dah hak kita bui. Berapa balasah kita buat. Ana duduk di selepas pada banjir ni, alhamdulillah lah. Mak dia panggil surau-surau di sekitar kawasan pondok kita tu. Bila dia nak buat, dia buruk, dia mari jumpa. Kata tak apalah, kita tolong. Tapi hak nak buat baru kita tak benar. Pasal banyak dah ada ni pun tak penuh-penuh. Buat baru, orang panggil buat nyemuk yang orang tua, orang Kelantan kata. Hak ada, penuhkan dia. Yang buruk yang sudah ada, kita boleh perbaiki. Kita buat. Kita buat kapur kita dulu. Kata tu orang tak ada komen banyak. Dia tak buat nak paksa nak sini pergi. Kapur dia beres. Jangan pergi lain dulu. Jangan dia pergi tabur lain. Hak pak kita dia tengok tu. Balas kapur dia apa. Dia tiup dia atau dia tiup dia angin lagi nak cabut atap. Nak kata apa dah. Kita kena letak situ dia keutamaan. Jadi contoh-contoh ahli-ahli infak ni alhamdulillah. Baru ni ada orang kritik kita. Sedap juga dia kritik. Dia panggil kritik secara senyap. Dia atas video mari orang komen tentang hadis sedekah subuh hari Jumaat tu tidak sahih. Dia kata abang tidak royak kelebihan sedekah hari Jumaat. Cuma kita buat satu program hari Jumaat ni nak suruh ingat sedekah. Beza dua tu. Kalau kata sedekah lagi Jumaat ni sebab pahala dia berganda-ganda, beratus kali ganda. Cuma tapi bila kita jadi budaya lagi tu, jadi kita teringatlah hari Jumaat sedekah. Hari Sabtu baru dia bubuh lagi. Tanya jaga-jaga account ni masuk macam tak kira. Cuma nak suruh orang ingat. Esok nak gimana? Ada sekali-sekala kita tak elan. Dia rosak lalu sudah ngajar. Mana hari ni? Mana pitih dia saya dah nak pergi. Dia ada protokol dah. Cuma abu anak tak royak. Mana? Dia tanya, mana hari ni? Kata beri kabar anak lah kata. Dia jaga orang saja. Dia bukan suka. Mana kalau kita tu kita tu tidak fikirkan pribadi. Masuk ke pondok dengan dia lah. Ya saya pondok lah. Kita duk jaga orang. Apa ada seorang makcik dia marah. Dia kata, duk jaga orang saja. Hak dia bila minta. Kita kata kita ni, bila kita tolong orang, Tuhan tolong kita. Dalam hadis Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam, dia kata, siapa dia doa ke orang, dua kita dapat. Yang pertama, malaikat mari amin. Amin. Yang kedua, malaikat kata, mubih juga. Itu pentingnya kita ingat ke orang ni. Kita duk asyik duk minta kita ya. Jadi contoh model orang-orang yang al-munfiq ni, orang-orang yang bagi infaknya projek-projek ni, kena tengok. Biarlah dia besar, kita kecil tak apa, tapi kita ada. Jadi maka yang seterusnya yang terakhir, kita kena usahalah supaya dakwah ni tidak akan berjalan kecuali dengan adanya. Sebagaimana kereta tak boleh jalan kecuali ada minyak, dakwah tak boleh jalan kecuali ada dana dia sendiri. Jadi kita usahalah mana-mana yang kita boleh. Biiznillahi azza wa jalla, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik. Dan dalam projek yang kita war-warkan, nama dia Hartaku Milikku. Comel juga projek tu tak? Banyak kita cari istilah-istilah belajar dengan orang motivasi. Dia kata, kita kapis maya sunat tu. Projek mega mampu milik. Mula-mula keluar tajuk tu ke? Bila kita projek mega tu sengih suka. Ustaz nak bagi projek berapa ni? Kita pun kata, okey mari jamu projek sini. Nah, bila kita kata projek mega mampu milik, jadi buka telinga nak dengar. Maya sunat. Bunyi gitu. Lah kata dia cakap nak makan ya projek mega ni. Maya sunat tu projek mega. Projek mega mampu milik. Sebab kita mampu buat benda tu. Nah, jadi 12 rakaat siapa tak mampu. Dia kata. Lepas tu kita buat projek ni pula, projek Holland ini dia panggil Hartaku Milikku. Hartaku Milikku. Sebab harta kita tak akan jadi milik kita kecuali 3 perkara.
Yang pertama, hak kita makan. Itu tak adalah. Tak ada orang boleh ambil balik. Yang kedua, yang kita pakai. Bahan paju boleh lagi bagi kau orang buruk-buruk. Yang ketiga, hak kita infak. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kerja penat kau tak penat? Cari harta. Harta dah kerja di hak siapa? Hak kita kau orang. Anak tu anak pun, hak orang juga. Anak tu orang, bukan kita. Pasal tu orang tanya soalan. Dia tanya, Ustaz, kalau kita tinggal harta pusaka ke anak, termasuk jalan sedekah jariah ke tidak? Kita duduk cari dalam kitab, bukan sedekah jariah. Sebab, bila kita mati, harta tu jadi hak orang. Bukan sedekah. Dalam kehidupan kita hari ni. Jadi setakat itulah, ingat belakang. Kita nak klik hari ni, yang pertama, dakwah ni tak akan berjalan kecuali ada dana. Dan strategi dakwah tak boleh kecewa, mesti diteruskan, tak ada setahun, 2 tahun. Yang keempat, kita usahakan supaya keikhlasan dalam kerja buat kita ni, dan tadilah menyediakan harta kita tu untuk projek-projek dakwah kena ada. Ada anak nampak perasan bila kita kutip derma belum pada Palestin ni, cepat dapat. Bila mari Palestin tu jadi kurang. Bila kita tanya sahabat-sahabat lain, NGO lain pun dia support. Rupanya masyarakat kita ni, dia sumbangan dia tu dia ada limit. Macam orang ni mungkin 100 bulan. Dah bagi dekat Palestin 50, jadi 50 hak lain. Jadi dia pun ada hak juga, dia nak makan minum, dia nak apa. Nak ada bau ni seorang pocik tu dia pergi beli saham. Jotor gitu. Orang kapur. Buat mari duit pun dengan supik. Orang Kelantan kata jabir orang. Kenapa jabir orang? Plastik supermarket tu panggil jabir orang Kelantan. Kita kering bunyi orang. Dia bahasa ni dia bunyi. Maknanya benda bunyi. Jabir orang. Pasal apa orang? Pasal kita korang. Kak tu jadi bunyi kerak-kerak. Tu pasal. Nah kalau bunyi sepik kelenyak tu. Ada bisa. Banyak. Jotor dah. Jadi kata mu dakwah ke tak dia? Dia kata tanya juga. Wajib berusaha saya banyak ni zakat bayar ke tak? Celek mata. Zakat apa ni kita? Saya. Dia ingat. Hak tak kena bayar zakat, tak buat haji. Hak bayar zakat bagi pihak pendeposit. Kena ingat. Hak tu mau kat tak ikat kobel lah esok tu. Susahnya dia. Tak makan, tak minum baju, tak apa, tak beli baru pasal duk tinggalkan cucu. Akhir kali harta tu menjadi bala ke atas kepala dia. Walaiyazubillah. Baik, setakat tu dulu. Mudah-mudahan beberapa perkara kita boleh bincang ni, 5 perkara ni. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada muslimin dan muslimat yang ada di alam nyata dan di alam maya. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.